Okey, tahniah kepada semua murid yang pagi ni dapat bangun dan sertai meet kita pada pagi ni. Mungkin ada murid yang dah mandi, dah bersedia depan komputer ataupun depan handphone. Mungkin juga ada murid yang masih lagi atas katil, dia buat meet atas katil. Okey, tapi kalau anda semua dah mandi, okey, boleh turn on your cameras. Buktikan anda semua dah mandi. Muzik ni dia tak ada homework, dia tak ada tulis-tulis tapi awak perlu jadi active learners. Apa maksud saya active learners? Maksudnya bila saya suruh buat, saya suruh nyanyi, bunyi, saya suruh tepuk, kamu buat. Okey, itu pelajaran muzik. Dia tak ada nak tulis-tulis dalam buku. Jadi sebab itulah dalam muzik kamu perlu jadi seorang yang aktif. Sebab dia sentiasa ada aktiviti secara praktikal. Maksudnya nyanyian, ada pergerakan, ada permainan alat recorder dan juga permainan alat perkusi. Okey. Perkusi tu bukan contohnya macam kayu TikTok, castanet, tamborin tu semua alat perkusi, tapi tak semestinya guna alat tu saja. Dia juga boleh jadi yang kita panggil sebagai perkusi badan. Perkusi badan. Okey. Siapa tahu perkusi badan tu apa? Cepat bagi tahu. Apa contoh perkusi badan? Macam mana kamu nak mainkan perkusi badan? Bagi satu contoh. Cepat seorang. Volunteers. Apa contoh perkusi badan? Ya? Apa dia? Saya dengar tadi ada orang sebut. Ya? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Okey, ada siapa yang tu tolong tepuk tangan. Tepuk tangan ni merupakan perkusi badan. Tak semestinya kena main alat. Tepuk tangan, petik jari, tepuk peha, hentak kaki, itu semua perkusi badan. Okey, alatan perkusi juga termasuk dengan kita panggil sebagai alat improvisasi. Kalau kamu buka dekat buku teks kamu yang dekat kandungan, cuba tengok dekat kandungan. Dekat helaian yang kedua tu, okey, dia ada kandungan pendahuluan alat muzik improvisasi. Nampak kan? Nampak ke tidak? Ni volunteer senyap je. Nampak ke tidak? Alat muzik improvisasi. Nampak? Okey. Volunteer saya kena respon dengan cepat ya. Alat muzik improvisasi. Alat muzik improvisasi ni maksudnya apa saja di sekeliling kamu yang kamu gunakan untuk menghasilkan alat. Contohnya kalau kamu tak nak tepuk tangan, kamu tepuk meja. Bila kamu tepuk meja, itu juga alat improvisasi. Okey. Dua perkara asas dalam muzik yang kamu perlu tahu sebelum naik tahun 6 ataupun bila kamu nak mula belajar muzik, dua perkara asas ni. Yang pertama, ingat dua perkara asas. Yang pertama yang saya tunjukkan sekarang. Apa perkataan yang saya tunjukkan sekarang? Irama. Okay? Irama ataupun kadang-kadang kita panggil sebagai corak irama. Ini asas yang pertama. Okey. Kemudian asas yang kedua dalam muzik yang saya tunjukkan di sini, apa perkataannya? Pitch. Dua asas. Okey, sebelum awak nak belajar lebih lanjut lagi, dua perkara asas yang kamu perlu belajar dulu dan perlu kuasai dulu. Yang pertama tadi irama dan yang kedua pitch. Pitch ni melodi lah. Irama dan melodi. Corak irama dan juga pitch. Okey. Kadang-kadang saya panggil irama, kadang-kadang kita panggil corak irama. In English we call it rhythm. Rhythm. Okey, irama. Ataupun dan juga yang kedua pitch. Pitch ni maksudnya melodi lah. Melody and rhythm. Dua perkara asas tu. Okey, bila kamu tahu perkara asas tentang irama dan juga perkara asas tentang pitch, baru kamu boleh buat sebarang aktiviti muzik dengan baiklah, dengan lancar. Contohnya kalau kamu tak tahu tentang corak irama, ni contoh corak irama ni. Kalau kamu tak tahu nak main corak irama ni, nanti kamu tak boleh main alat perkusi. Nak tepuk tangan pun tak boleh. Tepuk tangan pun ada cara dia. Okay, sebab itulah kamu perlu tahu corak irama, baru kamu boleh main. Bila kamu dah kuasai corak irama ni, kamu boleh tepuk tangan dengan betul, kamu boleh main alat perkusi dengan betul, kamu boleh main kayu TikTok dengan betul. Okey. Dan juga pitch. Yang ni pitch. Okey. Bila kamu tahu pitch pula,
baru kamu boleh menyanyi dengan betul. Bila kita menyanyi, kita kena menyanyi ikut pitch. Dalam muzik, penilaian nyanyian kita, nyanyian pun ada penilaian dalam muzik, semua tahu kita ada PBD. Okay, dalam penilaian nyanyian PBD ni, saya bukan nak dengar suara awak sedap ke tidak. Okay? Tak kisahlah suara awak khas serak ke, suara awak sengau ke. Okay? Tapi dalam penilaian nyanyian ni, kita nak dengar nyanyian awak mengikut pitch. Dia tak kisah suara dia. Kita bukan nak dengar, oh suara sedap dapat TP6. Bukan. Saya tak tengok sedap ataupun tidak. Saya tengok nyanyian mengikut pitch. Macam mana mengikut pitch, nanti lepas ni baru kita tengok. Okay?